Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda ni jadi isu dekat media sosial pada minggu lepas. Bising orang kata yang FB dia track aktiviti kita dekat luar FB. Maksudnya, let's say kita tak main Facebook, kita pergi dekat Rise of Kingdom. Lepas habis Rise of Kingdom, kita pun main Instagram. Lepas tu kita main YouTube, kita layan Mona Lisa PC. So, apa yang FB buat, dia akan follow kita. Dia akan record kita main Rise of Kingdom. Lepas tu kita pindah ke Instagram dan juga kita pindah ke YouTube. Lagi parah bila mana website yang kita singgah pun mereka akan record. So macam contoh kita pergi ke Maybank to You, mereka akan record kita pergi ke Maybank to You. So benda ni FB panggil dia sebagai off FB activities. Dan dalam video kali ni saya nak sembang sikit lah dari kenapa FB buat yang sedemikian dan juga apa patut yang kita buat, apa yang patut kita respon terhadap tindakan FB ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang. Jom! First of all, off FB activities ni bukanlah satu pelaksanaan yang baru oleh Facebook. Sebenarnya Mark Zuckerberg ataupun Mark Zuki, nama famous dia, dah announce benda ni pada tahun lepas lagi bila mana mereka disaman sebanyak $5 bilion disebabkan langgar akta privacy. Kalau anda follow saya punya Tech News, anda follow saya, Iri Ahmad dan juga Syahrir Yusima Aidai. Tahun lepas kami ada bincangkan isu Facebook langgar akta privacy dan juga $5 bilion penalty ni. So, sebenarnya Facebook bukanlah baru intip kita, bukanlah baru track kita punya aktiviti, bukanlah baru record kita punya perbuatan. Benda ni dah lama dah mereka buat, cuma mereka kantoi pada tahun lepas. So atas dasar kita cakap social responsibility, Mark Zuki kata saya akan buat satu pilihan kepada user, sama ada user nak benarkan ataupun tidak benda ni. Bagi saya kan, kalau betul-betul Mark Zuki rasa nak bagi privacy kepada user dia, sepatutnya dia just hapuskan saja benda ni. Kenapa nak bagi pilihan kan? So inilah apa yang berlaku untuk off FB activities ni. Kemudian yang kedua, kita mesti tertanya-tanya kenapa benda ni berlaku. Kenapa FB nak tahu aktiviti-aktiviti kita? Dan tak lain dan tak bukan, saya rasa ada setengah daripada anda dah dapat agak, iaitu database. So kalau kita fikir balik, FB ialah social media platform yang percuma. Kita tak perlu bayar walaupun 1 sen untuk guna Facebook. Even anjing pun boleh buat akaun Facebook sekarang. So kalau kita fikir balik, dia bagi kita percuma. Tapi dia ada pekerja yang buat maintenance. Dia ada hardware, server untuk simpan kita punya gambar-gambar. Macam mana mereka nak bayar orang-orang ni? Macam mana mereka nak bayar facilities ni kan? Tak lain dan tak bukan ialah iklan. So mereka ambil kerja-kerja dari syarikat-syarikat lain ataupun kita panggil sebagai klien dan mereka iklankan kepada pengguna-pengguna Facebook lah. So ini cara macam mana mereka hasilkan duit. Cuma persoalannya sekarang dekat internet kan, ada banyak gila platform yang kita boleh guna untuk iklankan produk kita. Jadi bagaimana Facebook nak pastikan yang syarikat-syarikat ni iklankan produk mereka dekat Facebook? So caranya tak lain dan tak bukan, mereka pastikan iklan tu tepat kena dengan sasaran. Saya bagi analogi yang mudah. Katakan saya nak hantar barang kepada Muaz Malik kan. Saya pergi dekat syarikat kurier, kurier A dan juga kurier B. So kurier A kata dia boleh hantar barang Muaz Malik ini sampai ke kampung Muaz Malik, tapi dia tak boleh hantar direct ke rumah Muaz Malik lah. Tapi untuk syarikat kurier B, mereka boleh hantar direct ke hadapan rumah Muaz Malik. Sebagai pengguna, yang mana satu saya akan pilih? Of course saya akan pilih kurier B lah, sebab bila saya hantar barang, barang tu akan sampai direct ke hadapan rumah Muaz Malik lah. So ini kita panggil dia sebagai micro targeting. Saya bagi contoh lagi lah. Let's say syarikat Mustang, dia nak iklankan produk dia. Mereka tak akan iklankan produk dia dekat kita. Mereka akan iklankan produk dia dekat kelompok solos macam tu. Sebab golongan ni yang mampu beli dan juga berminat untuk beli dengan kereta Mustang ni. Ataupun sebagai contoh syarikat Honda, kalau mereka nak iklan, mereka tak akan iklankan produk kita dekat kita, produk dia dekat kita. Mereka akan iklankan produk mereka dekat kelompok Syafiq Aiman. Ataupun syarikat Pro2, mereka tak akan iklankan produk mereka dekat Solos ataupun Syafiq Aiman yang memang minat dengan Honda semua tu. Mereka akan iklankan dekat kita yang kurang mampu beli ni kan. Sebagai syarikat kan, kita takkan bagi iklan yang
random. Maksudnya syarikat Mustang dia iklankan produk, tiba-tiba sampai dekat kita yang memang tak akan beli kereta tu kan. Kita memang apa yang kita boleh buat, bila kita nampak iklan Mustang tu, kita akan just kata, bangsawan, tapi kita tak akan beli. So untuk syarikat Mustang, iklan yang macam tu boleh dikirakan satu pembaziran ataupun kita panggil tak dapat ROI lah, tak dapat pulangan. So kalau Facebook dapat jamin kepada syarikat Mustang yang iklan mereka sampai tepat dekat Solos, maka syarikat Mustang akan bayar Facebook walaupun mahal. So macam mana mereka nak macam mana Facebook nak pastikan yang data-data ni kena kan? Maksudnya macam mana dia nak tahu Solos minat dengan Mustang? So dengan cara dia track lah, Solos ni minat apa, makan apa, buat apa, dekat Facebook dia tulis apa, post apa, gambar apa yang dia like, kereta, dalam banyak-banyak kereta, gambar kereta mana yang dia suka, lepas tu yang komen. So dari situlah Facebook tahu nak jual Solos ni dekat siapa, nak jual Solos. Actually nak jual database Solos lah dekat syarikat mana dan syarikat mana yang akan belilah. So that's why mereka track kita punya activity. So settle dua topik. Topik yang pertama tadi tentang off FB activities, yang mana benda ni bukanlah satu pelaksanaan yang baru. Kalau anda follow betul-betul rasanya awal tahun ni. Lepas tu yang kedua, kenapa mereka nak record kita punya activity. Dan yang ketiga, persoalan yang ketiga, apa yang kita patut buat selain daripada gelabah. Sebenarnya untuk off FB activities ni, kita boleh matikan function tu dekat kita punya privacy setting. But kalau kita matikan benda ni, kita akan ada dua natijah, dua kesan, dua implikasi. Yang pertama, kita tak akan dapat iklan yang sesuai dengan kita. Yang kedua, kita ada setengah apps yang link dengan Facebook ni dia akan bermasalah. Macam contoh Spotify ataupun Lazada sendiri, sebab kita dah matikan link tadilah. So anda kena fikir sebelum anda matikan function ni, anda kena fikir dua perkara tadilah, which is saya rasa benda ni tak berapa penting pun sebenarnya, dan juga macam tak berapa crucial sangat untuk kita matikan off FB activities ni. Ada orang tanya saya, kalau kita tak matikan off FB activities ni, macam mana kita punya Maybank to You? Nanti mereka dapatkan kita punya username, mereka dapatkan kita punya password, lepas tu mereka hack kita punya account, nanti duit dalam account tak ada. Saya jawablah macam, bila masa duit dalam account kita ada? Gurau aja. Sebenarnya benda tu kita tak perlu bimbang, sebab kebanyakan website yang melibatkan duit ni, mereka dah pun secure mereka punya website. Kalau anda perhatikan dekat address tu, dia dah ada gambar log, which is gambar mangga. Facebook dia tahu yang kita singgah dekat Maybank to You, tapi mereka tak tahu apa yang kita buat di dalam Maybank to You tu, selagi mereka tak hack lah. Dan saya yakin yang Facebook dia tak akan hack benda ni, sebab sebelum ni yang intai-intai orang yang ambil record tu, benda tu masih lagi dalam kita cakap garis tengah, grey line macam tu. Kalau hack ni memang confirm merah, memang confirm out lah. So kalau mereka kantoi hack account user, of course mereka akan kena penalty yang sangat teruk lah. So jangan bimbang, jangan gelabah. Lagi-lagi kalau dalam account kita memang tak ada satu sen pun. Apa-apa pun, video kali ini disponsor oleh SA Nitro. Kalau anda berminat untuk beli gaming monitor yang 144Hz refresh rate dan harga yang sangat murah, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa sahaja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh, jumpa lagi.